Salam dan salam sejahtera, dan ulasan saya adalah berkenaan dengan isu pendakwaan terpilih, yang mana kita tahu Perikatan Nasional ataupun PN baru-baru ini begitu lantang menyerang kerajaan pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan mengatakan bahawa pemimpin mereka telah pun didakwa dengan pendakwaan terpilih. Tetapi hari ini kita lihat kenyataan yang keluar di media begitu panas sekali apabila melibatkan Menteri Sumber Manusia, iaitu V. Sivakumar. Dan beliau hari ini juga, saya lihat di media, dikatakan hadir ke pejabat SPRM bagi memberi keterangan susulan penahanan beberapa pegawainya yang dipercayai berkaitan dengan isu pengambilan pekerja asing. Dan kita tahu bahawa rumah beliau juga digeledah, ataupun pejabat beliau juga digeledah oleh SPRM. Tetapi saya lihat pemimpin Perikatan Nasional belum ada lagi rumah ataupun pejabat mereka digeledah. Dan akhirnya kita lihat, di sinilah permainan politik yang pada saya propaganda murahan yang cuba dilemparkan oleh Perikatan Nasional kepada kerajaan pimpinan yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam isu mereka nak menyalahkan kerajaan, nak menunjukkan kepada rakyat bahawa mereka seolah-olah tidak melakukan kesalahan. Kita lihat di sinilah bahawa apa yang telah pun diucapkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi ruang seluas-luasnya kepada SPRM, tak kira nak siasat orang dalam kerajaan ke, nak siasat pembangkang ke, nak siasat rakyat yang melakukan rasuah ke, itu adalah moto utama yang telah pun diperjuangkan dan itulah keinginan yang rakyat mahu. Saya percaya ramai rakyat di luar ni pun mahu kita benteraskan rasuah ini secara total. Dan mereka-mereka yang terlibat dalam salah guna kuasa apabila menjawat jawatan dalam kerajaan. Apa yang PN cakap ini? Apabila mereka menuduh kerajaan yang ada hari ini seolah-olah pilih kasih ataupun seolah-olah membuat satu pendakwaan terpilih melalui dendam kesumat. Kita lihat, mereka hari ini tidak berbunyi pun dalam isu apabila Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar ini telah pun hadir ke SPRM untuk memberi keterangan. Kenapa hari ini PN senyap? Kenapa walaon-walaon tidak berbunyi dah? Jadi kita lihat di sini, mereka bermain dengan isu, tetapi apabila kerajaan yang ada hari ini telah pun melakukan kerja dengan sempurna, mereka terdiam, mereka tak ada hujah pula. Jadi apa pula hujah mereka? Hujah mereka sekarang adalah kenapa tidak pecat ataupun gantung sementara Menteri Sumber Manusia ini. Itulah hujah terakhir mereka. Jadi saya lihat bahawa Perikatan Nasional sudah pun ketandusan idea. Yang mana mereka menyerang kerajaan membuta tuli. Mereka tidak melihat bahawa kedepannya apakah yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi mereka dengan rakus dan tergesa-gesa menyerang. Sepatutnya mereka bagi ruang untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam 6 bulan, 1 tahun. Untuk mereka lihat apa sebenarnya yang Perdana Menteri nak lakukan. Tetapi mereka tergesa-gesa dengan menyerang. Apabila pendakwaan telah dibuat dan dihadapkan ke mahkamah seperti mana Tan Sri Muhyiddin Yassin, Wan Saiful dan mungkin ada lagi pemimpin mereka yang lain. Inilah sikap mereka. Mereka mempertahankan benang basah mereka yang pada saya rakyat lihat mereka membohongi rakyat dalam isu ini. Tan Sri Muhyiddin Yassin disiasat bukan sahaja melibatkan jana wibawa. Wan Saiful juga bukan sahaja melibatkan jana wibawa kerana ada beberapa lagi pertuduhan yang lain. Begitu juga Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mereka sendiri tidak berani nak menceritakan kepada media ataupun rakyat apa sebenarnya isu sebenarnya kes mereka ini. Yang mana jika Tan Sri Muhyiddin Yassin membuat sidang media, keluar kenyataan di media, maka dia hanya mengatakan kerajaan ini seolah-olah melakukan pendakwaan terpilih terhadap beliau, yang mana beliau tidak kenal pun kontraktor lah, tak tahu pun projek ini bagaimana lah. Tetapi persoalan pokoknya adalah melibatkan isu yang bagaimana daripada Yayasan Arbukari itu boleh masuk ke akaun Parti Bersatu. Walaupun itu yayasan. Tapi kena ingat, pelepasan cukai di situ masuk dalam akaun parti. Nah, ini sebenarnya yang tidak pernah mereka ceritakan secara detail kepada rakyat. Yang mereka cerita, tidak salah orang membagi derma, sedekah kepada parti ataupun sebagai penyokong kepada parti yang mana mereka memberi sumbangan.
Ini adalah yang kita lihat tolak dalih mereka. Apa yang dipersoalkan sekarang, masalahnya, perkara ini berlaku adalah sewaktu mereka menjadi kerajaan. Dan kita tahu Perdana Menterinya adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Maka di situ kita lihat bahwa kemungkinan ada salah guna kuasa. Tetapi tidak pernah diakui. Contoh yang berlaku hari ini. Jika berlaku di Kerajaan Perikatan Nasional, mereka dah tutup dah kes ni. Dan saya rasa SPRM pun tak dapat dakwa. Kita lihat hari ini. SPRM boleh menjalankan kerja tanpa batas. Tetapi di waktu Tan Sri Muhyiddin Yassin, SPRM ini seolah-olah tidak boleh bergerak. Yang mana mereka tidak akan boleh menyiasat kerajaan. Kenapa saya kata seperti itu? Kalau perkara ini mereka lakukan, saya percaya anak bekas Menteri KDN tidak dihadapkan ke mahkamah dengan 9 pertuduhan yang melibatkan subsidi minyak untuk rakyat. Minyak masak untuk rakyat ni penting. Rakyat tengah terdesak. Rakyat tengah mengatakan harga barang mahal. PN, konon-kononnya memperjuangkan nasib rakyat. Tetapi di belakang mereka, anak sendiri terlibat dalam isu-isu yang menjual ataupun menggunakan kemudahan yang sepatutnya ada kepada rakyat ini dengan melibatkan diri, di akhirnya dicas dengan 9 pertuduhan, melibatkan minyak masak yang rakyat perlu sangat tu. Jadi inikah sikapnya PN? Kenapa hari ini apabila pemimpin yang ada dalam kerajaan terlibat ataupun menteri sekalipun, mereka tidak berbunyi? Yang mereka nak bunyikan KWSP. Tetapi mereka tidak pernah memikirkan bagaimana nak membantu kerajaan dalam isu mereka menangani masalah yang ada. Mereka rasa lebih baik kerajaan ini gagal. Rakyat tahu tak di luar sana? Kalau kerajaan ini gagal, bukan impaknya kepada Perikatan Nasional tahu, kepada kita rakyat. Jadi, rakyat harus sama-sama untuk tidak menyokong tindakan yang dibuat oleh pimpinan pembangkang ini supaya tidak menyerang kerajaan. Kita sepatutnya hentam mereka ini, setiap kenyataan mereka yang tidak berasas, kita harus menjawab, kita harus memberi komen, agar mereka ini sedar. Karena ekonomi negara ini, yang akan merasa teruknya kita rakyat. Bukan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, bukannya pemimpin Bersatu, bukannya pimpinan PAS. Jadi, kita rakyat harus melihat bahawa ke depannya, jelas kita nampak bahawa kerajaan yang ada hari ini cuba untuk bekerja untuk rakyat, cuba untuk membuat terbaik untuk rakyat, daripada segi ekonominya, daripada segi disiplinnya, daripada segi untuk mereka menaikkan image SPRM itu, image kerajaan yang ada integriti. Maka kita lihat, mungkin dalam 1 tahun, 2 tahun akan berbuahkan sedikit hasil demi untuk kepentingan kita sebenarnya. Tapi daripada pembangkang hari ini, apa yang ada hasilnya? Tak ada. Politiknya berpusing-pusing di permainan isu kaum dan agama. Setelah itu, mereka masuk dalam isu yang tidak penting sama sekali untuk rakyat. Seperti mana isu menceritakan KWSP, isu-isu yang remeh-temeh, yang mana mereka membangkang, fakta tak ada. So, rakyat kena fikir sendiri bahagian ini, kerana saya fokus dengan isu bahawa kerajaan hari ini bertindak tepat dan tidak memilih bulu. Kerana terbukti hari ini, Menteri Sumber Manusia pun kena pergi ke SPRM buat laporan. Tetapi kalau zaman PN, tak payah harap lah. Jangankan menteri, pergilah buat laporan polis, dia suruh tu. Macai-macainya pergi. Masih diguna pakai tu. Itulah masalah mereka. Mereka yang salah gunakan kuasa. So, itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.